Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. TV Kios harap anda semua baik-baik belaka. Sambil kita duduk-duduk ni, kita nak belajar satu pokok herba. Nama pokok ini adalah pokok letup-letup. Anda jangan tertukar dengan pokok letup-letup yang satu lagi. Ya. Sememangnya terdapat satu lagi pokok yang dipanggil dengan nama yang sama, iaitu letup-letup. Tetapi pokok tersebut menjalar dan memanjat pokok lain untuk mendapatkan cahaya matahari. Sedangkan pokok letup-letup yang ini mempunyai batang dan ranting yang mana ia boleh berdiri tegak dengan sendirinya. Nama saintifiknya adalah Physalis undulata. Bunganya berwarna kuning, daunnya berwarna hijau, berbatang lembut dan segah disebabkan kehadiran air. Tanpa air, pokok ini mudah kelihatan layu. Pokok ini biasanya dijumpai di kawasan beris, iaitu kawasan tanah berpasir. Tumbuh dengan berkelompok sebelah bersebelahan. Tumbuhan ini tumbuh sepanjang tahun, tumbuh secara menegak, bercabang, boleh tumbuh setinggi 10 hingga 100 cm tinggi. Batang di bahagian bawahnya kadang-kadang berakar untuk mengukuhkan kedudukan pokok. Tumbuhan ini dituai dari kawasan liar untuk buahnya yang boleh dimakan, dan juga membekalkan ubat-ubatan untuk kegunaan tempatan. Menariknya, ia kadang-kala ditanam untuk mendapatkan buahnya yang boleh dimakan. Walaupun tiada laporan toksikologi dan keracunan khusus yang lengkap telah dibuat untuk pokok ini, tetapi anda harus beringat bahawa pokok ini tergolong dalam keluarga pokok di mana kebanyakan ahlinya mempunyai daun dan batang beracun. Namun, terdapat banyak laporan dari pelbagai tempat dan negara mengatakan bahawa buah-buahan dari pokok ini yang masak penuh biasanya boleh dimakan tanpa menyebabkan kesan toksik. Buahnya boleh dimakan mentah atau dimasak, ianya berair dan masam berasid. Jika makan terlalu banyak buah-buahan boleh menyebabkan pening. Buahnya berdiameter sehingga 30 mm. Buahnya dibungkus dengan kelopak seperti beg kertas untuk melindunginya daripada perosak serangga. Tetapi kelopak itu dilaporkan beracun dan tidak boleh dimakan. Daun muda yang mentah biasanya dimasak sebagai sajian herba yang pahit. Namun, anda dinasihatkan supaya berhati-hati dan waspada pada kesan toksik jika berlebihan. Pokok ini adalah bersifat diuretik, iaitu memudahkan kencing, dan bersifat ekspektoran, iaitu ubat batuk. Ia juga bersifat febrifuge, iaitu ubat demam. Daunnya telah digunakan untuk merawat sakit perut dan penyakit Bright, iaitu keradangan pada struktur organ buah pinggang. Pokok ini juga digunakan di Kepulauan Pasifik untuk memudahkan bersalin, merawat kemandulan wanita dan demam denggi. Bijinya dimasak dengan biji pokok dukung anak sebagai persediaan yang diberikan kepada wanita selepas bersalin. Daunnya adalah bersifat analgesik, iaitu ubat penahan sakit, diuretik, iaitu memudahkan kencing, parasisit, iaitu membunuh organisma penumpang seperti cacing, dan relasan, iaitu merawat ketegangan otot. Daunnya dimakan atau digunakan sebagai enema, iaitu cecairnya disumbat ke dalam tubuh untuk menyembuhkan sakit perut, kolik, litiasis dan anuria. Daunnya juga digunakan untuk menyembuhkan demam dan untuk menenangkan serangan asma, muntah dan cirit-birit. Daunnya adalah bersifat analgesik, iaitu ubat penahan sakit, diuretik, iaitu memudahkan kencing, parasisit, iaitu membunuh organisma penumpang seperti cacing, dan relasan, iaitu merawat ketegangan otot. Daunnya dimakan atau digunakan sebagai enema, iaitu cecairnya disumbat ke dalam tubuh untuk menyembuhkan sakit perut, kolik, litiasis dan anuria. Daunnya juga digunakan untuk menyembuhkan demam dan untuk menenangkan serangan asma, muntah dan cirit-birit. Selain itu, terdapat laporan bahawa campuran daun pokok letup-letup dengan pokok Ancomandiformis digunakan untuk rawatan penyakit African trypanosomiasis. Daunnya digunakan secara luaran untuk merawat pelbagai jenis penyakit kulit seperti gatal-gatal, cacar, lesi, luka yang dijangkiti kuman, sakit radang reumatik, menegakkan kekejangan dan kesakitan otot. Daunnya juga digunakan pada kudis cacing Gini, membunuh cacing dan memudahkan pembuangan cacing tersebut.
Lotion yang disediakan daripada daun digunakan untuk merawat keradangan mata pada kanak-kanak. Namun, pada zaman moden kini anda tidak perlulah menggunakan cara tradisional ini lagi kerana apa-apa penggunaan ubatan herba tradisional pada mata amatlah dilarang dan tidak digalakkan. Mata merupakan organ yang sensitif. Sekiranya herba yang digunakan adalah beracun, ia boleh merosakkan sel-sel pada mata dan anda berhadapan risiko buta. Di Amerika Tengah dan Selatan, pokok letup-letup juga digunakan secara meluas sebagai tumbuhan ubatan. Ia digunakan untuk merawat malaria, sakit gigi, penyakit organ hati termasuk hepatitis, reumatik, dan dianggap sebagai bahan memudahkan kencing dan melegakan kekejangan otot. Rebusan air pokok ini diambil untuk merawat gonorea, senak, jangkitan kuman pada buah pinggang dan demam. Di Asia Tenggara, rebusan air pucuknya dan buah diambil untuk menyembuhkan masalah pencernaan dan usus dan digunakan secara luaran untuk merawat pelbagai masalah kulit seperti kudis, bisul dan luka. Di Papua New Guinea, air rebusan daun diminum untuk merawat sembelit. Getah daun yang dicampur dalam air diambil sebagai bahan pengguguran. Ini adalah berlawanan dengan laporan sebelum ini bahawa penggunaan daun pokok ini adalah untuk merawat kemandulan pada wanita. Bahagian pucuk pokok ini mengandungi beberapa lakton steroid kepunyaan jenis physialin dan witanolide, iaitu physialins AI, physiagulin AG, witamulatin A dan witanolide T. Pucuk pokok juga mengandungi beberapa vitasteroid seperti famonolid. Pyrrolidini alkaloid Phy green iaitu base high green telah diasingkan daripada akar dan bahagian pucuk pokok ini. Bahan aktif dari pokok ini iaitu physalin B dan F didapati menghalang pertumbuhan beberapa jenis sel kanser leukemia manusia secara in vitro dan physalin F menunjukkan cytotoxicity secara in vitro pada 5 jenis sel kanser manusia yang lain. Di samping itu, physialin F mempunyai kesan antitumor pada tikus dalam kajian in vivo. Ujian in vitro dijalankan dan mendapati bahan aktif witamulatin A dari pokok ini didapati bertindak sebagai perencat topoisomerase 2 dan membunuh sel kanser. Dalam ujian ke atas tikus makmal, vitanolide dari pucuk pokok dan hyperoxid dari daun disahkan mempunyai aktiviti anti radang. Ekstrak pokok ini telah terbukti keberkesanannya terhadap kedua-dua penyakit tidur Afrika dan penyakit cagas. Pokok ini juga mempunyai kesan perencatan terhadap beberapa strain bakteria gonorea penyebab sakit kelamin dan mempunyai sifat-sifat molasicidal, iaitu membunuh siput perosak. Diharapkan anda telah mempelajari sesuatu pada hari ini. Kami di TV Kios sentiasa memperkenalkan herba kepada anda setiap hari satu herba baru. Subscribe TV Kios dan perkenalkan saluran ini kepada teman anda supaya saluran ini terus berkembang. Sekian sahaja dari TV Kios. Terima kasih kerana menonton.